Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim akan membawakan pelbagai perbincangan menarik di minggu yang baru, hari Isnin hari ini, 17 Julai 2023. Pastinya tarikh ini akan memberi pelbagai makna dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin hari ini meraihkan ulang tahun kelahiran mereka, ulang tahun perkahwinan dan pelbagai lagi. Dan pastinya juga tarikh ini meninggalkan sejarah yang cukup besar kepada negara. Ya, kita melibatkan tentang MH17 yang telah pun berusia 9 tahun. Tragedi yang amat memilukan ini dalam penerbangan daripada Amsterdam ke Kuala Lumpur. Dan ini sangat mengejutkan. Ketika itu saya masih ingat dalam kuliah dalam bulan Ramadan, tiba-tiba menjadi gempar kerana masing-masing tak sangka ini berlaku. Dan sejak itu, masa itu di MHI kami memang pukul 1 dapat berita. Betul. Jadi memang terus kekal sehinggalah ke waktu pagi. Dan ini menjadi satu berita dunia yang sangat-sangat tular dan menimbulkan pelbagai implikasi selepas itu. Mengorbankan 290 nyawa termasuk anak kapal sendiri. Ia bukan sahaja memberi kesan yang cukup mendalam kepada ahli keluarga tetapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia apatah lagi, dan dunia. Ia melibatkan kawasan yang ada teritori ataupun konflik. Dan ini menyebabkan ketika itu memang sukar juga. Akhirnya kita dapat dengan bantuan diplomasi pada Malaysia dapat akses kepada kawasan yang berkaitan dan petugas-petugas perubatan terjemah juga mungkin peranan yang penting kerana ia melibatkan teritori yang tidak berbahasa Inggeris. Jadi akhirnya dipermudahkan walaupun masih ada, itulah bila kehilangan ini perkara yang amat berat, masih sukar untuk melupakan terutama keluarga yang tercinta. Betul. Itu berkenaan dengan tragedi yang berlaku 9 tahun lalu. Kita kembali untuk hari ini. Mudah-mudahan segala perencanaan anda sepanjang hari ini baik-baik belaka. Dan pastinya kita di MHI juga pagi ini nak berikan perkongsian topik yang cukup menarik. Ini berkenaan dengan silap mata. Fatri boleh buat silap mata? Itulah. Tidak ada bakat untuk dipersembahkan. Dan ini kagum sebab kita masa zaman kecil-kecil kan. Tengok persembahan kalau perayaan ke ada tayangan silap mata. Betul. Mengagumkan. Tapi kita nak tengoklah macam mana mereka ni ada kemahiran yang tinggi dan ada kebijaksanaan untuk memukau hadirin dan memperdaya mata kita. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan trivia menarik berkenaan silap mata. Siap. Silap mata atau magic tricks merupakan seni pertunjukan di mana penonton dihiburkan dengan muslihat atau ilusi yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Pertunjukan silap mata yang mula popular pada abad ke-19 menjadi salah satu seni persembahan tertua di dunia. Menurut sejarawan, silap mata pertama yang direkodkan ialah silap mata Cups and Balls oleh ahli silap mata Dadi pada sekitar 2,700 tahun sebelum Masihi. Antara pelopor silap mata moden yang terkenal termasuklah Harry Houdini, David Copperfield dan David Blake. Jenis silap mata yang dipersembah termasuk ilusi pentas, mentalisme, eskapologi dan silap mata jalanan. Ahli silap mata melakukan helah seperti mengubah rupa, komposisi sesuatu objek, mengapungkan serta mengembalikan sifat asal objek yang dipersembahkan. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see sky of blue, cloud of white, the bright blessed day, the dark such a night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Say, how do you do? They really said, I love you. I'm here, then cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. So I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a one. Yeah. Perkenalkan, haiwan kesayangan saya, nama dia Grey. Thank you. Wah, Grey, itu hebatnya. dia. Dari burung bertukar grey. Yes, jadi burung bertukar grey. Okey, ini dia kami nak perkenalkan ahli silap mata kita Muhammad Asmawi Mat Suhaili. Kita ada seorang lagi ahli silap mata. Okey. Kita panggil sahabatnya. Muhammad Bohari Muhammad Hizir, juga ahli silap mata. Wah. Sila. Okey. Sila. Ini pun boleh. Ah. Okey. Masing-masing ada kotak tersendiri. Betul. Dan biasanya ahli silap mata ni mereka ada keterampilan tersendiri. Apa yang Rina perasan kalau tengok ahli silap mata ni? Sentiasa segak. Kan? Mesti Berkarisma. berpakaian segak. Tapi kalau ikutkan kan, apa kualiti yang perlu ada pada ahli silap mata ni? Yang pertama sekali. Yang pertama bagi saya menghiburkan. 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 Okey. Hiburan kita letak nombor 1. Nombor 2 kita letak skill persembahan. Skill yang agak Sebab biasa berhadapan dengan audiens yang memerlukan kepada keseronokan kan? Betul. Okey, jadi saya tadi Rina sebut tahu kacak. Kan? Sentiasa berpakaian bergaya orang kata kan. Tapi nak tanya juga dengan Buhari. Buhari. Spark Spark boleh ya kan. Okey. Okey, bagaimana sebenarnya bermula kerjaya dalam permainan silap mata ni? Apa yang buatkan minat sangat? Oh, minat ni daripada kecil lagi. Daripada kecil dulu, saya pengalaman pertama saya. Masa saya belajar 3-4, mak saya bawa saya ke Rock Walk, Penang. Penang. Okey. Ada jual banyak barang-barang karat kan. Betul. Ada satu buku magic. Okey. Di situ timbulnya minat saya lah. Mak saya lah yang inspirasikan saya untuk jadi magician. So, back to 2008, saya jadi assistant untuk Fuyo Magic sampai 2010. 2010 sampai sekarang lah. Jadi magic. Alhamdulillah. Jadi sentiasa perlu upgrade skill baru ya. Yes, betul. Kadang kita mungkin dah bosan bagi kita dapat persembahan kan, Betul. kadang sama je. Jadi macam mana, ada kelas khas ke ataupun apa yang eksperimen sendiri ke macam mana? Okey, first tadi kena upgrade show baru sebab kadang-kadang kita jumpa customer yang sama, klien yang sama. Dalam masa 2 bulan dia panggil untuk anak dia yang ni, 3 bulan untuk anak dia yang ni. Jadi biasanya kita akan pergi kelas dan kebanyakan sekarang adalah zaman kita beli secara online. Tapi kebanyakan yang creator magic tu dia berasal daripada luar negara. Tapi kat Malaysia ada juga orang jual tapi kebanyakan daripada luar negara. Bila kita tengok ahli silap mata ni, dia punya kelengkapan peralatan ni memang banyak. Kan? Tapi nak tahu jugalah asas sebagai seorang ahli silap mata yang baru, apa agaknya peralatan dari segi orang kata yang yang perlu ada? Okey, paling asas sekali. First sekali minat. Okey. Kalau tak minat, tak lama pergi. Okey, kemudian kita boleh pergi ke barang harian rumah. Kalau ni sebagai permulaan barang harian rumah, contohnya getah, kertas kat rumah. Kemudian barulah kita pergi ke alat-alat yang seperti Mawi cakap tadi tu, boleh beli online lah barang-barang tu. Banyak barang ni. Dia tengah hintai beg kita, rahsia tu. Itulah banyak barang tu. Saya tengok, bagi saya lah, saya rasa sebagai orang biasa, mencabar. Uish. Johnny. Kenapa, Grey? Johnny boy. Oh, okey. Rina ada apa? Dia tutup apa ke? Itulah. Oh, dia malu ataupun Okey. Okey. Itulah, bila melibatkan sehingga kalau pokok ataupun kertas-kertas ni okey. Tapi bila melibatkan benda bernyawa macam haiwan, apa yang mencabarnya mungkin? Mencabar dia. Paling mencabar dia adalah waktu kita pergi persembahan. Contoh in between show tu kita kena bawa dia ke mana-mana. Kalau kita pergi makan kena bawa dia pergi makan, pergi surau kena bawa dia pergi surau, ke mana-mana. Sepanjang hari
satu hari tu kita show, dia akan ikut kita ke mana-mana. Kami ni sebenarnya teruja bila setiap kali tengok persembahan macam macam mana boleh jadi macam ni kan? Kita tak percaya daripada burung boleh bertukar jadi arnab. Tengok dalam tu burung pun tak tahu kat mana. Tapi sekarang ni boleh tak kita nak tahulah juga bila dapat buat satu silap mata tu rasa banggalah juga kan? Boleh ke ajar kita orang ni satu skill? Boleh. Awak mula kan? Senang. Yang Saya nak paling pinjam mudah barang lah, yang ada yang kat paling tangan awak, mudah. boleh tak? Sebab getah kat tangan awak tu. Boleh. Boleh. Okey, kita boleh ajar satu. Karina, Wah. Kita ajar satu magic pertama sekali, tuan-tuan dan puan, getah ni kita akan letak kat jari saya tahu, iaitu jari hantu dan juga jari telunjuk. Kalau awak tengok getah ni ada kat sini, tapi dalam kiraan 3, 1, 2, 3 bila kita tutup macam ni, dia dah berubah. Sekarang dia pergi dekat jari manis dan juga jari kelingking. Saya boleh ajar magic ni. Okey. Untuk tuan-tuan di rumah, adik kakak abang, semua kita boleh ajar magic ni. Cara dia seperti ini. Okey. Pertama sekali, mana getah lebih tadi? Ada. Saya bayar awak ada. Okey, kita ajar kat Fitri dulu. Ejen getah. Boleh tak awak letak kat dua jari macam ni? Macam ni. Okey, letak nak dulu try getah juga ni kat dua jari. Yes. Alright. Thank you. Dia belit 2 kali. Dia belit 2 kali. Okey. Dia belit 2 kali. First Okey, time saya bocorkan rahsia magic saya ni. Tak apa untuk MHI. Okey, belanja. Pertama sekali, awak gunakan satu tangan sebelah, awak kena tarik getah ni ke bawah macam ni. Tarik getah ni ke bawah. Okey, paling bawah. Paling bawah. Lepas tu awak masukkan 4 jari ke dalam getah ni macam ni. Letak semua getah tu di atas kuku. Turunkan getah, masukkan semua. Dia dah pandai. Okey, awak Maklumlah nak jadi ahli Lagi silap satu. mata yes, pasti. betul. Terus. Okey. Tunjuk kat depan. Penonton akan tengok dari arah hadapan sini saja. Betul. Okey. Jadi awak tutup sikit pakai tangan. Okey. Lepas tu lepaskan ke semua jari. Okey, tengok diorang magician baru. Satu tutup, lepaskan. Lepaskan getah tu. Masa tutup tu lepaskan. Okey, waktu tutup tu lepaskan. Sekarang boleh lepaskan. Nak lepas semua jari? Lepas semua jari. Tak lepas. Lepas. Fitri jadi. Macam mana ni nak jadi ahli silap mata? Oh, okey, faham. Tarik. Cuma dia nampak buruk sikit lah. Tak apa. Lilit. Lepas tu boleh patah balik pun boleh. Daripada sini ke sini pun boleh. Ulang sama je. Dia pindah. Dia akan berpindah. Saya gagal ni. Tak boleh jadi ni. Boleh. Lepas tu bagi dia terkeluar macam tu. Macam ni Yes. Lepas tu bagi dia keluar macam ni. Dia akan berpindah tempat kan. Luar biasa. Okey. Ini daripada Mawi nak tahu juga apa ilmu spa nak ajar ni. Kena juga ke? Yelah. Belanja. Macam mana okey. Contoh kita ambil satu habuk macam ni. Okey. Habuk ni kita pegang kat sini. Letak dalam ni. Hai. And then Ciao mama hao. Oi lali lai tai. Asal saya tak keluar apa pun. Teneng. Oh. Itu macam mana trik dia tu? Okey, macam ni. Yang ni untuk MHI. Dia Syah juga kan? Hari ni saya nak ajar trik dia, okey? Straw ni kita boleh appear kat mana-mana. Yang tadi tu habuk tu adalah storyline, misdirection. So, rahsia dia. First, kena ambil gunting atau pisau, belah. Okey? Kalau ada yang bawa humor tu, minta tolong orang dewasa. Kemudian, lipat dia macam ni. Okey. Sampailah hujung. Sebab straw ni senang cari kat mana-mana pun ada kan? Betul. Alright. Boleh buat kat rumah, boleh buat kat anak lepas ni. So, kita letak dalam posisi ni. Kita panggil finger palm. So, sebab tu saya macam ni tadi. Relax Okay, so, saya cakap ambil habuk. Saya ambil, saya letak. So, daripada belakang, dari sini, saya tarik dia keluar. Saya tarik dia keluar, nampak sebab kita dah gulung tadi. Baru tarik dia. Okey. Tarik dia keluar. Okey, yang the rest cuma action je. Wow. Okey, kita dah belajar dua, Fitri. Lepas ni boleh tunjuk kat kawan-kawan. Itulah kata kunci ni memang kena praktis kan. Praktis. Ya, pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang terlibat dalam dunia silap mata ketika beraksi. Kalau pengalaman saya pernah diarahkan oleh, saya dapat daripada Kementerian Wanita. Menteri itu dia melawat hospital dekat HKL, ward pediatrik. Lepas tu dia suruh kita melawat lah ke bilik-bilik kanak-kanak. Ada satu patient ni usia dia 4 tahun tapi dia ada obesity seberat 70 kilo. Allahuakbar. Lepas tu parents dia datang, boleh tak awak cuba buat anak saya senyum? Sebab anak saya tak senyum, dia tak ketawa dekat 2 tahun. Dia kurang keyakinan diri. Tapi saya datang, memang susah. Dia tak nak tengok pun. Tapi saya approach dengan magic. Saya tunjuk daripada jauh, makin lama makin dekat. Last kali dia senyum. Mak dia pun sedih tengok dia senyum. Lepas lama dia senyum. Apa? Itu paling berharga. Apa? Bagi saya itu paling berharga. Masa tu buat apa yang asing?
saya keluarkan bola-bola dari tangan. Okey. Tapi kan saya nak tanya, ahli silap mata ni, dia cabaran dia saya percaya bila nak buat satu persembahan tu mesti jadi. Betul. Pernah tak Spike tak jadi? Pernah tak? Okey, sebenarnya hari ni saya bocor rahsia lagi satu. Boleh? Tak apa. Tak apa. Bocor rahsia. Sebenarnya orang tak tahu pun kita buat magic tu tak jadi. So kalau tak jadi, carry on dengan benda yang jadi. Betul. Okey. Tak pernah lagi ada istilah macam, sorry tak jadilah, sepatutnya saya buat macam ni tadi. Tak Teruskan ada. je. So kalau tak jadi, tukarlah benda lain. Macam tu lah. Okey. Kena confident. Kena confident. Kena biasa buat. Okey, dan bagi dua tadi ilmu senang tu kan, getah. Okey, getah Yang tadi dengan straw. straw. Ada lagi persembahan Padi? Ada lagi Ada lagi? daripada... Ada. Ada lagi? Spark nak belum akan ke? buka Saya pula. Sebentar lagi. Boleh saya buat sekarang? Okey. Boleh, Okey. silakan. Apa kita tengok dari belakang boleh? Okey. Okey, good morning. Hello. Moshi. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya, Muhammad Buhari bin Muhammad Izzir ataupun Espak Al-Buhari. Saya nak buat magic card yang paling bahaya dalam dunia. Jangan cuba di rumah, okey? Cuba di rumah jiran. Okey. Sebelum tu saya keluarkan satu kad dulu. Alright, dan saya nak jemput kita punya host Fatri Yahya. Sebab tak susah nak jaga aurat. Tersentuh ke apa, okey. Kita nak you pilih satu kad. Oi, pinjamnya. Silakan. Okey. Mana-mana kad yang you suka? Ni. Okey, this one. Okey, boleh tunjuk kat kamera. Alright, I nak you sign. Sign besar-besar dengan tarikh hari ini. Dengan 3 digit terakhir you punya kad kredit. Gurau. Okey. Dah sila masukkan. Zaz. Okey. Hilang. 1, 2, 3, 4. Okey. Fatri Yahya, minta tolong tutupkan dulu, takut masuk angin. Okey. Alright. Now, saya nak tunjuk you satu barang, iaitu saya punya lock. Kunci. You check dulu, takut cakap ada apa-apa benda asing ke, tak ada. yang tidak menyenangkan. Okey. Coloncong. And satu barang. La. Okey, kosong. Kestiku kosong. Okey, dah puas hati. Okey, masukkan. Make sure it lost somewhere. Alright, dan kita punya pengunci tadi. So dalam ni tak ada apa-apa Nothing here. Saya cakap 1, 2, 3 tarik ke atas 1, 2, 3 tarik. Gurau. Okey, satu barang lagi. Saya nak you check. Okey. Saya punya pisau ni saya baru beli dekat CJ Workshop hari tu. Sekali dia buat offer. Okey, pastikan dia punya pisau yang betul, genuine. Saya perlukan ni. Saya masukkan ke dalam. Betul. Fatri pernah pergi Jepun kan? Betul. Okey. Yang ni memang pernah jumpa kat Jepun? Tak pernah pula. Tak pernah. Okey, yang ni magic card yang paling bahaya dalam dunia. Fatri, saya nak you tolong pegang. Cabut. Okey. Pegang macam ni. Sini. Okey, kat sini tangan you. Sini. Okey, sebab saya akan cocok. Ready? Camera ready? 1, 2. Hei. Ayah, satu kad. Kejap. Belum. Magic dia belum. Masih lagi terkunci. And kad apa yang you pilih tadi? A. A kelawar. Ta-tada! Okey, terima kasih. Persembahan saya itulah. Teruja kami tengok. Tiba. Okey, ini antara saya percayalah yang menjadi satu daya tarikan yang memperdaya mata kita sebagai penonton. Berapa lama praktis? Yang ni barang baru sampai Shopee sebulan. Sebulan baru dapat. Baru dapat dia punya skrip dengan skill. Dan Okay. magic dia senang je, habis je. Tapi bila saya buat jalan cerita tu jadi drag sikit. Kalau kad tu yang melekat kat cermin tu boleh buat jugalah. Boleh? Boleh. Bagi masa. Okey. Baik, kita tadi dah saksikan persembahan daripada Spike ataupun kita lihatlah ini antara contoh yang sebenarnya adik-adik kat rumah tak bolehlah cuba sendirian sebab ada pakai benda menggunakan tajam. peralatan tajam.
Jadi memerlukan ibu bapa di rumah untuk bersama-sama. Yang tadika kan dengan abang dia satu nak buat ni kan bahaya juga kan. Betul. Kena ada ilmu, kena pantau juga. Okey. Ada banyak lagi sebenarnya kami nak bercerita berkenaan dengan silap mata ini, tapi kita nak berehat sekejap, Fitri. Sempat lagi. Oh, ya. Sebab Okey. mereka ni memang menghiburkan lah. Jadi memang sesuai untuk Maldives. Tadi kita nak tinggal aspek yang lain pula. Betul. Cara ilmiah bercakap dengan silap mata ini untuk psikologi. Semuanya selepas ini. Baik, kita nak bawa sudut perbincangan yang lebih serius sedikit sebab Serius? sebab bukanlah dari sudut ilmiahnya, kita nak tahu juga bagaimana silap mata ini adalah satu gangguan yang menyenangkan. Bila kita tengok kita tak rasa stres pun. Boleh tak Reina tukar daripada sedih menjadi gembira? Sedih menjadi gembira. Itu silap mata kan. Memerlukan kekuatan hati. Baik, ini tentang silap mata betul. Kita nak tambah lagi tetamu kita untuk hari ini secara ilmiahnya bersama dengan Bersama dengan Profesor Madya Dr. Shazli Izzat Ghazali, merupakan pakar psikologi daripada UKM. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Doktor pandai buat silap mata? Adalah sikit-sikit. Nak cuba sikit? Ni yang mana satu nak buat Tadi kita tunjuk sambil-sambil. Kita tengok Okey. tangan. Kita tak cabut kan? Tak cabut, Tak betul? kan? Kita kekalkan. Oh. Jadi tak? Jadi luar biasa. Okey. Satu Untuk zaman percubaan yang kanak-kanak sangat tu. baik. Ah. Okey, kita nak bercerita tentang silap mata ini yang dikatakan gangguan yang menyenangkan. Kenapa setiap kali bila kita sebagai penonton, Doktor, kita tengok silap mata, kita terhibur walaupun kita penat, kita stres dan sebagainya, kita rasa ia sesuatu yang menghiburkan kita. Okey, Fitri, Hazra, kita bagi saya lah ataupun siapa masyarakat mana pun bila melihat sesuatu yang berbentuk hiburan, dia akan memberikan keseronokan pada kita kan. So silap mata merupakan salah satu elemen yang boleh mengalihkan diri kita daripada distraction, mengalihkan diri daripada kehidupan yang begitu tertekan, stressful, kan? Dan ia merupakan satu mekanisme ataupun satu cara daya tindak yang baik, terutamanya bagi mereka yang berada dalam keadaan kesakitan, mungkin penyakit yang kronik. Tadi saya dengar tadi pun bila pergi ke hospital, pesakit yang murung dapat melakarkan senyuman. Ini merupakan satu indikasi ataupun satu cara kaedah untuk kita keluar. Kerana apa? Secara tak langsung orang sakit dia kena merembeskan hormon-hormon tertentu. Hormon gembira tu. Hormon gembira ini akan merangsang dia untuk mendapat atau meningkatkan imunisasi dia. So dengan secara tak langsung dengan aksi-aksi yang menghiburkan akan memberi atau merangsang kepada kesihatan kita. sebab mereka pun datang dengan karakter kan. Karakter. Mesti ada wajah dia dengan rambut macam mana. Okey, baik. Apa lagi yang diaktifkan ketika silap mata ni buat persembahan? Mungkin ada anak-anak yang mungkin jenis murung, malu-malu, yang introvert. Jadi mungkin ini juga ada satu rasakan yang baik untuk melatih. Kalau kita lihat ni, selain daripada kesakitan dan sebagainya, silap mata juga boleh mengurangkan kebimbangan. Kebimbangan, betul, dapat memberi kelegaan secara emosi. Dapat mengelak kita berfikir benda-benda negatif. Kenapa tahu? Bangun-bangun tidur je, 70,000 perkara kita fikir dan kita duduk fikir. Daripada 70,000 tu, 80% ada negatif. So kita perlukan aura-aura positif. Inilah dia salah satu cara untuk kita mengalihkan mengalihkan pemikiran kita untuk menjadi lebih positif. Kita berhibur, berseronok, bukan kata salah pun, tapi sekadar untuk memberi kelegaan, ruang pada kita untuk menjadi human being yang normal, yang memerlukan ruang untuk berseronok. Itu kita lihat, Doktor, daripada sudut pandang sebagai seorang penonton. Tapi kalau bagi mereka, ahli silap mata ini, dengan latihannya, dengan kesungguhan mereka, keyakinan yang ada setiap kali nak buat persembahan, saya percaya ini secara tak langsung menunjukkan mereka ini mempunyai motor skill dan juga ketajaman akal mereka sendiri. Bagaimana Doktor melihat daripada sudut ini bagi ahli-ahli silap mata? Saya catat tadi masa dia buat persembahan tadi, saya duduk belakang tu, saya catat ni karakter seorang yang seorang yang terlibat dalam arena silap mata. Satu, mereka kreatif. Tadi kita tengok kan macam mana mereka mempersembahkan idea mereka. Tadi membuat plot cerita perjalanan
kreatif. Macam mana nak menarik orang supaya dapat mengikuti kita daripada peringkat awal sampai ke peringkat akhir. So, memerlukan masa yang panjang. Tapi disebabkan kreativiti yang ada, maka mereka dapat melaksanakan dengan baik. Tadi pernah persembahan yang begitu menarik lah. Yang kedua, persembahan, karisma. Masing-masing ada. Betul. Mereka ada karisma. Boleh menarik kita untuk mendengar penceritaan mereka. Lepas tu mereka mempunyai kesabaran yang tinggi. Bukan senang nak dapat skill. Sebulan. 2 bulan. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Betul. Banyak masalah tadi ditimbul kan. Dengan menghiburkan kita, at the same time menyelesaikan masalah. Dan satu lagi keanjalan fizikal. Kita tengok ni macam mana jari fine movement, jari-jari jemari mereka bergerak. Itu kata idea motor. Motor mereka begitu begitu anjal. Dan boleh bergerak, flexibility dia tinggi dan semua ini memerlukan latih tubi berkali-kali. Saya cuba tanyalah musician kita ni macam mana sangat lama untuk dapatkan sesuatu kemahiran. Bukan mudah. Betul. Kita Selamat Mata ada membuat rangkaian. Mungkin kalau pencinta kucing dari kelab-kelab dia kan. Macam Ali Selamat Mata ni macam mana berkumpul untuk tukar idea semua? Kita ada kita ada festival yang dihadiri magician hampir setiap tahun dan sekarang ni kita lebih kurang setahun sekali atau 2 kali kita akan buat gathering. Grup WhatsApp tu adalah setiap kali kita tak tahu magic baru magician luar negara keluarkan ke, kita akan masuk situ, kita akan bincangkan. Ataupun ada apa-apa show terbaru kita nak share, kongsi rezeki dengan kawan-kawan. Tapi sebenarnya pembelajaran yang paling banyak antara kami adalah melalui komuniti. Macam saya jumpa Espak atau Espak jumpa saya, kau tahu tak magic tu? Oh, aku dah tahu yang ni. Tolong ajar. Tapi kita akan belajar, katakan saya akan belajar lebih kurang 100 magic, tapi yang saya akan gunakan lebih kurang 15 je. Mungkin prop-prop yang lagi 70, 80 lebih tu saya akan simpan, kita tak guna. Jadi kita akan keep membeli, tapi tak semua kita akan gunakan. Kalau Xbox sendiri, adakah ini satu kepuasan apabila penonton sendiri memberi keterujaan mereka? Puas. Puas dan seronok. Seronok sebab bila kita buat sesuatu tu orang hargai. Dan kita rasa kita ni bukanlah orang luar biasa, tapi kita rasa kita ni manusia ni macam mana semua orang dia punya wow factor. Tapi bila kita dapat keluarkan kita punya persona macam cakap tadi, karisma kan. So saya rasa macam being someone else yang tadi tu yang you tengok tadi tu karakter je. Karakter macam you tengok tadi ada dekat montaj jadi orang Cina lah, jadi orang India lah. Saya suka develop karakter. Asalkan tidak sampai ke tahap ilmu yang tak dibenarkan lah ya. Kita tengok mungkin terima juga. Sebab kalau kita lihat sebenarnya dulu pun, zaman dulu, waktu zaman Mesir sekalipun pernah mengatakan bahawa silap mata ini adalah satu bentuk sihir. Tapi bagaimana mungkin anda sendiri boleh memberi pencerahan untuk menolak unsur-unsur yang kurafat ke macam mana? Okey, untuk magician, saya dalam dunia magic dan saya tengok semua magician, katakan David Copperfield, David Blaine, kita tengok semua memang untuk orang biasa akan anggap benda yang terlalu pelik, orang akan anggap benda tu sihir. Tapi semuanya ada skill dan latihan yang sangat panjang. Cuma dia kepakaran manusia tu berbeza-beza kan. Apa yang Fitri buat, yang Prof buat, saya memang tak pandai buat. Cuma ini kerja kita orang kan. Saya dah 5,000 fokus, saya dah 5,000 persembahan. Espak pun lebih 5,000 persembahan. Jadi benda tu kita dah berulang-ulang kali dan kita teruskan belajar dengan benda-benda yang baru. Jadi kepakaran tu lebih sedikit kepada kami dan orang memang kadang-kadang memang saya pernah buat magic. Magic tu saya kena duduk dia berdiri. Saya rakam, saya tengok balik video tu dia tengah baca doa sebelah saya. Dia baca doa supaya magic tu, dia takut magic tu. Dia berisaukan, dia kata kononnya nanti sihir tu tak menjadilah. Tapi saya nak kongsi satu benda. Magic ni apa yang lagi best kan, dia merapatkan antara satu kaum ke satu kaum yang lain. Saya Cina, India, ada batasan lah, ada batasan. Kita datang rumah diorang dan sekali diorang memang jadi ada bonding tu dan diorang akan rapat, akan kasih sayang. Macam-macam bangsa kita pergi. Saya setuju bukan saja dari satu kaum ke satu kaum, bukan saja daripada kanak-kanak kepada orang dewasa. Kita juga doktor nak menyentuh tentang warga emas. Bagaimana ianya boleh memberi impak yang sangat positif kepada mereka? Okey, warga emas ni dia golongan special.
Kocik kita tak panggil dah, tak gelarkan mereka sebagai warga emas. Pun banyak pengalaman dan sebagainya. Dan kalau kita lihat warga emas ni dia melalui beberapa proses. Antaranya kalau kita lihat last sekali itu penuaan sosial. Ini penuaan sosial ni maksudnya dia cuba menjarakkan diri daripada masyarakat. Ini tak nak disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang dia lalui sebelum ni. So kalau dalam konteks psikologi kita tengok dia melalui satu proses putus asa. Ataupun keegoan ataupun putus asa. Yang inilah bila sampai ke tahap putus asa dia memerlukan satu senario yang baru dan elemen-elemen ini mungkin boleh bantu untuk meningkatkan golongan warga emas ni supaya mereka rasa seronok, rasa dihargai dan sebagainya. So bagi saya bukan saja silap mata, banyak perkara-perkara lain yang boleh mereka lakukan. Tapi ini merupakan salah satu kaedah yang boleh mendatangkan keseronokan kepada mereka. Dan kebanyakan warga emas sekarang ni pun banyak proses-proses penuaan berlaku kognitif, ada isu demensia dan kurang attachment dengan reality dan sebagainya. Tetapi itulah sokongan daripada masyarakat sekitar adalah penting sangat untuk meningkatkan kefahaman mereka tentang existence function fungsi mereka. Kita bantu Amin Palu untuk menambahkan lagi mengurangkan kesilapan mereka. Sebab jadi warga emas dia ada macam sindrom macam emptiness jadi perlu diisi dengan pelbagai terapi yang menenangkan jiwa. Masa kita terhad, namun terima kasih kepada Profesor Badik Dr. Shazli Zad Ghazali. Kita merupakan Naib Presiden Persatuan Psikologi Malaysia. Dan juga kita bersama dengan Muhammad Asmawi, Muhammad Suhaili dan Muhammad Buhari, Muhammad Nizar Expert. Terima kasih banyak-banyak belanja kita 2 jenis silap mata. Dia macam mampu mengubah penjara menjadi istana lah ya. Dia betul sedih muram jadi benda yang membahagikan. Juga menyumbanglah untuk kejiwaan seseorang, betul tak? Betul. Semoga terus melakar kejayaan dalam bidang silap mata ini. Terima kasih doktor sekali lagi. Sama. Merupakan pakar psikologi UKM. Kita nak berehat seketika selepas ini. Kita nak Cintamu. Nak ini cinta kepada ilahi pada seorang bekas anggota kumpulan Rafish. Ini menjiwai semangat untuk dakwah selepas ini, Aisyah. Kerinduan ini semakin menyala bila aku fahami segala yang telah terjadi kan aku lalui. Setiap hembusan nafasku dan kedipan mata ini di dalam cintamu. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa Rasulullah. Tambahkan cintamu, duhai Tuhanku, ampuni seluruh dosa-dosaku. Sungguh ku bermohon, kurniakanlah padaku cahaya, kasihilah ku selamanya. Himpunkanlah kami bersama baginda Nabi terpuji di syurga nanti dan izinkan kami walau sekali melihat wajahnya, walaupun hanya dalam mimpi di dunia.
alaihi wasallam. Alunan sanubari pagi-pagi ini, terima kasih untuk Amir yang bertemankan penampilan khas Rahim. Okey, Fuad pada dan Said. Zahar Okey. Aziz, Okey, penerbit. baik. Okey, macam mana boleh kalau ikutkan Amir ni lama juga kan? Lama. Dia ada betul dia hilang sekejap. Alhamdulillah. Dia punya proses tu macam mana Amir? Sekejap ada tapi bila ada tu buah tangannya sungguh menarik. Masya-Allah. Alhamdulillah saya ada je. Cuma saya lebih di belakang tabir. Dan dalam masa 4 tahun ni saya ada di luar negara. Alhamdulillah. Dan sekarang kembali aktif menerbit lagu-lagu dan juga sekarang buah tangan terbaru, single terbaru solo saya yang menampilkan Abdul Rahim daripada Intim dan seorang sahabat di Brunei, tak dapat bersama tapi saya yakin dia sedang menonton di Brunei, Said Yasin. Okey. Kita nak tahu juga cantik liriknya dalam lagu Alhamdulillah. Cintamu ini. Mungkin kita nak sampaikan mesej utama kepada pendengar-pendengar. Okey, alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya rasa ini adalah zikir yang menjadi penawar bagi saya sebenarnya. Di saat kita semua melalui pengalaman yang hebat tahun pandemik kita. Betul. Dan zikir ni saya dapat amalkan sewaktu itu sebenarnya. Dan menjadi satu pengisian ataupun pengalaman, pengertian yang sangat mendalam. Jadi bila mendapat peluang untuk merakamkan lagu ni, saya menjemput dua sahabat ni sebab saya rasa Rahim dan kawan saya Said Yasin ni adalah antara orang yang memberikan saya kefahaman juga dalam zikir ni. InsyaAllah. Jadi tentang redha. Tentang Allah redha, kita redha Allah sebagai Tuhan kita. Dan Allah yang telah meredai kita untuk mendapat redha ini. Dia Dapat. redha mahal. InsyaAllah. Redha perkara yang sangat mahal ya. Yes. Tak semua orang mampu memiliki. Jadi dibantu pula oleh anggota pengalaman Intim. Ya, Intim, masya-Allah. Okey. Jadi macam mana Rahim memberikan sesuatu juga untuk melengkapi keinginan Amir tu? Bagi saya pengalaman yang kami ada dalam Intim 20 tahun. Amir sebelum ni dengan Rafiq yang lebih kurang usia sebaya. Usia industri itulah maksudnya. Kita muda, perasaan muda lah. Jadi bersama juga. kita gabungkan pengalaman-pengalaman yang ada dan bukan pengalaman saja ditambah dengan kebersamaan kami belajar juga di bawah guru yang sama. Jadi kita adukan dua elemen itu menjadi karya yang kita dengar tadi. Yang supaya orang bila dengar secara santai sambil dengar dia bawa kereta dan sebagainya, tapi dia dapat satu kefahaman dalam hati, kan? InsyaAllah. Dan pastinya mungkin ada perencanaan di masa depan untuk Amir sendiri. InsyaAllah saya ingin terus berkarya, ingin menerbitkan lagi lagu-lagu berunsur mahabbatul Rasul, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan insya-Allah doakan perjalanan ini dengan Intim sekarang saya di bawah Intim Digital dan di bawah Blackstone Production. Alhamdulillah. Ini penerbit dia. InsyaAllah di belakang. Tapi masih lagi mencerminkan kematangan vokal Amir ya? InsyaAllah. Mood yang diminati, alunan yang diminati. Memang tak lari daripada itulah. Okey, saya memang dari kecil dah dengar lagu R&B. Okey, saya punya idola memang Stevie Wonder, Babyface. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih mendengar. Jadi saya masih sukakan genre R&B pop ni, insya-Allah. Jadi masa nak gabungkan dua vokal ni macam mana nak seimbangkan tu masa tu? Saya rasa dah memang ada kekuatan yang padu dah daripada awal. Sebab saya Yasin kalau boleh dengar di lagu yang aslinya di Spotify atau di YouTube, insya-Allah weight vokal tu. Jadi saya perlulah sebab saya dah memang biasa menyanyi dalam kumpulan. Saya memang daripada sekolah kebangsaan Rough Edge. Jadi harmoni tak boleh lari. Jadi saya teruskan apa yang saya minat ni hingga sekarang. Amir Syai terus doakan yang terbaik untuk perjalanan kerjaya Amir dan juga saudara Rahim sendiri bersama Intim. Mana tahu ada rezeki kita jumpa lagi untuk lagu yang baru. InsyaAllah, amin. Kita nak berduit, ada rezeki ni. Ada lagu. Saya tak boleh nyanyi. Tapi itulah bila kita buat lagu dengan jiwa ni memang Lain, zahirlah ya. Keluar habis semua yang apa yang ingin dicapai. Semoga kita pun mendapat kebaikan daripada dakwah yang disampaikan melalui lagu itu. Terima kasih sekali lagi. Okey, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan seorang pelajar STPM terbaik dari negeri Perak. Sebab dia sedih tengok bapa kelapa sawit berjuang sampai dapat 4 flat di STPM. Hebat. Lepas ini BM Syai. Terima kasih.
Okey, kembali di Malaysia kita nak bersama dengan pelajar yang cemerlang, Nur Izzah Sabri dari Perak, dari Bota. Okey. Dan bolanya Sani Abdul Rani yang mereka ni ialah ada cerita tersendiri. Katanya dulu jarang dapat A untuk subjek yang berkenaan. Tapi ketika SPM dia buktikan, dia nampak ayah dia susah payah berjuang mencari rezeki. Betul. Sampai dapat kecemerlangan yang sebegini. Kita nak menyapa secara dalam talian. Assalamualaikum Nur Izzah Sabri dan Puan Saniah Abdul Rani. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Kat rumah ke tu? Ya. Dah sarapan? Dah. Alhamdulillah. Biasa sarapan macam mana? Ada kuih tertentu ke? Ikutlah yang mana ada sempat tu masak. Hari ni makan apa? Hari ni abah dia beli nasi lemak je. Oh, sedap lah tu. Baik, Okey. nak menyapa Nur Izzah ya. Tahniah. Sebab ketika diumumkan dapat tulisan yang cemerlang tu, memang dah jangka ke atau memang Four flat. Four flat. Terkejut betul-betul ke macam mana reaksi ketika tu? Ya. Waktu tu saya tak jangka pun dapat 4 flat sebab waktu cek semester 3 saya geografi saya gagal. Okey. Lepas tu saya buat semakan semula, alhamdulillah saya dapat A tu yang dapat 4 flat tu. Alhamdulillah. Okey, nak tahu juga kebiasaannya kan dalam kalangan kita ni selalu merasakan bahawa belajar di tingkatan 6 ini sangat susah. Orang selalu akan mempunyai satu pandangan, susahlah nak lulus, memang akan gagal. Tapi hari ini Izzah berjaya buktikan. Apa yang buatkan Izzah nak sambung pelajaran dalam tingkatan 6? Sambung pelajaran ke tingkatan 6, pada mulanya saya tak nak pun sambung. Ya. Sebab saya tak nampak lagi peluang kerjaya saya. Lepas tu macam bincang-bincang dengan mak dengan abah kata sambung je lah Fonsik. Tu pun saya sambung. Lepas tu pula sebabkan Fonsik ni kos dia murah sikit. Ya. Dekat dengan rumah, saya tak nak jauh lagi dengan mak abah. So yang tu yang saya sambung tu. Okey. Tanya pula dengan ibu dia. Sebab tadi saya ingat kakak tapi ibu ya. Ibu pun nampak Rupanya muda. ibu. Baik, macam mana ibu memberikan motivasi kepada anak ni? Sebab yelah, anak ni mungkin ada perjalanan dia, ada jatuh bangun dia. Macam mana betul-betul santuni dia supaya sabar. Kita ni dapat kecemerlangan ni kena sabar. Mungkin dia pun rasa macam jelah tengok ayah kerja keras semua. Peranan ibu untuk membentuk kecemerlangan anak ni macam mana? Silakan puan. Saya tak ada lah apa ni ada macam saya cuma nasihat kat dia lah. Saya kata belajar je lah. Saya bagi support dari belakang je, yang tu je. Cuma saya cakap dia sabar. Lepas tu tawakal je lah, yang tu je lah. Saya tak cakap, tak ada lah ada apa-apa pun. Masa Sabang tu tapi terkejut jugalah bila ditunjuk dapat yang cemerlang tu. Keputusan cemerlang. Yalah, terkejut lah juga. Tak jangka lah juga. Ya. Syukur ya, Alhamdulillah. Izzah sendiri bagaimana sebenarnya? Orang kata kalau nak berjaya ni kena ada disiplin yang sangat tinggi. Apa yang Izzah lakukan sehingga boleh berjaya dapat 4 flat ni? Mungkin boleh kongsikan sikit untuk adik-adik kita yang bakal mengambil STPM tak lama lagi. Disiplin tinggi tu tak ada lah disiplin sangat. Saya pun banyak juga main. Tapi saya pun buat je lah latihan yang cikgu bagi. Apa tu dengar cakap cikgu. Lepas tu hormat cikgu. Kalau tak tahu tanya cikgu. Sering bertanya. Waktu kerja khusus tanya apa-apa. Itu je lah. Okey, dengan cerita nak sambung pengajian dalam bidang sastra ya? Pendidikan sastra. Okey, kenapa minat ke arah tu? Sebab saya nak sebab saya nak jadi cikgu geografi. Itu yang saya ambil pendidikan sastra tu. Okey, bakal cikgu lah ni. Jarang terjumpa Alhamdulillah. anak muda minat cikgu geografi ya. Okey, siapa yang sebenarnya bagi semangat dekat Izzah ni untuk terus berusaha belajar? So, ni mak abah, kawan-kawan, cikgu-cikgu, saya sendirilah. Pernah menangis tak? Nangis tu ada lah, tapi tak banyak. Okey. Tak apa, lepas ni kita dah menangis kejayaan ya. Syukur ya. Alhamdulillah. Okey. Kami doakan yang terbaik untuk perjalanan masa depan adik Izzah sendiri. Mudah-mudahan katanya nak masuk USM kan? Ya. InsyaAllah kita doa sama-sama. Selamat datang. Ini seniornya. Oh, sini ya. Okey. Baik, kirim salam dengan ayah ya.
Alright. InsyaAllah. Terima kasih Puan Saniah dan juga Nur Izzah Sabri, pelajar cemerlang STPM. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam. Bye. Itu dia proses yang penting. Kadang-kadang kita jatuh di awal, tapi kita yang paling penting kita kena bangunkan kembali potensi dan kejayaan kita. Saya bekas pelajar STPM. Oh, ya ke? Ya. Oh, okey. Tapi zaman saya kira prinsipal, 5 prinsipal. Oh, macam tu. Tak sangka ini dia pelajar STP. Okey, kita nak wawarkan sesuatu. Ini berkenaan dengan Flaira Skin ABPBH. Malam Kemuncak ABPBH 35 yang diajaibkan oleh penaja utama produk kesihatan wanita yang terkemuka, Jelly Ajaib Bell Rosa keluaran Flaira Skin. Jelly Ajaib Bell Rosa, solusi untuk semua masalah dalaman wanita. Layari Instagram dan juga TikTok Flaira Skin HU untuk pengetahuan lanjut. Dapatkan dari pengedar eksklusif seluruh Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Jelly Ajaib Bell Rosa. Sekali sedut, tak cari lain. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton Malaysia hari ini sepanjang 1 jam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Esok kembali lagi, Fetri. Ya, kita akan bincang tentang masalah mental dalam kalangan kanak-kanak. Ini berikan perhatian serius, ya. Ya. Jadi yang penting untuk menggapai cintamu, kita perlukan kepada bukan silap mata, Betul. tapi kepada mujahadah. Alhamdulillah. Baik, kami nak terus bawakan persembahan terakhir daripada 2 ahli silap mata kita sebagai penutup siaran. Ada lagi, ya? Ada lagi. Ada lagi. Jumpa lagi, saya Hazrina Kasim. Saya Petri Yahya, untuk anda semua, silakan. Silakan. Saya memang suka main dengan api. Dan cuba kat rumah, kat sekolah, kat mana sekalipun. Sekali lagi nama saya Maui the Magician. Sambil tu Alright, jangan balik lagi. 3 saiz, satu paling panjang, satu paling pendek dan satu sederhana. 1, 2, 3, A, B, C. Hit. Sama panjang. First, paling pendek, sederhana dan paling panjang. Banyak satu tali simpan satu tali. 2 tali. 1, 2, 3. Hit. Baik.